Okay, kita masuk bahagian kedua dalam sebatian karbon. Okay, 2.2 siri homolog. Kita akan belajar tentang siri homolog, membina formula molekul, formula struktur dan menamakan ahli siri homolog, menghuraikan sifat fizik. Okay, jadi kita akan mulakan dulu dengan mengetahui apa itu siri homolog. Jadi siri homolog, okay, dia ada formula yang sama, kumpulan berfungsi yang sama. Okay, jadi dia akan menghasilkan sifat kimia yang sama. Ahli yang berturutan berbeza sebanyak 1 karbon dan 2 hidrogen. Okay, lepas tu sifat fiziknya berubah. Okay, walaupun sifat kimia sama, sifat fiziknya adalah berubah. Kumpulan berfungsi ialah kumpulan atom yang terikat kepada sebatian molekul organik. Okey, dia menentukan sifat kimia. Tindak balas kimia berlaku pada kumpulan berfungsi. Nanti kita tengok apa maksudnya ni. Okey, ini yang kamu basic yang perlu kamu tahu. Okey, kita ada siri homolog. Siri homolog ni ingat dia punya kumpulan. Okey, kita ada kumpulan alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan ester. Okey, lepas tu kita ada formula AMP. Formula AMP ingat N yang ada NN-nya tu. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey, 3 yang pertama untuk alkana, alkena, alkuna dia hampir sama. Okey, semuanya dimulakan dengan CnH2n. Tapi kalau untuk alkana dia ada tambah 2. Okey, kalau alkena tiada tambah apa-apa, kalau alkuna tolak 2. Jadi kamu ingat saya alkana tambah 2, alkuna tolak 2. Alkena tidak perlu tambah apa. Okey, lepas tu kamu perhatikan N untuk alkana dimulakan dengan 1. Tapi untuk alkena dan alkuna dia kena 2. Sebab apa? Tengok begini. Okey, kalau dia single set, di mana dia mau kasi couplekan dia punya double bond ini? Okey, jadi dia kena ada 2 C barulah alkena terbentuk. Dia kena ada 2 C barulah alkuna itu terbentuk. Sebab tu N-nya dimulakan dengan 2. Okey, untuk alkohol asid karboksilik, okey, dia dimulakan dengan CnH2n plus 1. CnH2n plus 1. Kalau alkohol tambah sejak OH, kalau asid karboksilik tambah sejak COOH. Okey, kalau alkohol dimulakan dengan 1, kalau asid karboksilik dimulakan dengan 0. Sebab apa? Sebab COOH ni sudah ada 1 karbon. Jadi di sini boleh dimulakan dengan 0. Maksudnya tidak ada di sini, terus dengan COOH. Okey, lepas tu ester sebenarnya adalah gabungan antara karboksilik asid dengan alkohol. Okey, diorang bergabung dua ini. Jadi bila diorang bergabung, kita akan tukarlah satu ini M, satu ini N. Okey, sebab apa? Mungkin asid karboksilik punya karbon tidak sama dengan alkohol. Okey, itu dia punya formula AMP. Kumpulan berfungsi, Cik sudah terangkan dalam kelas. Okey, kamu ingat semula, baca semula. Okey, jadi kita fokus di sini adalah siri homolog dengan formula AMP. Sebab kita akan menamakan mereka nanti. Jadi bila kita mau menamakan, okey, kita kena tahu formula AMP-nya, baru kita tahu siri homolognya apa. Okey? Jadi kamu kena ingat formula AMP, baru kamu tahu dia itu siri homolog yang mana, kumpulan yang mana. Okey, untuk kita kenal pasti siri homolog, okey, apabila diberi formula molekul, step pertama kamu perhatikan kalau dia ada C dan H sahaja, kita akan gunakan CnH2n sebagai rujukan, di mana CnH2n ini adalah merujuk kepada siri homolog alkena. Okey, dia akan menjadi rujukan kita. Okey, kalau dia ada OH, senanglah kita tahu dia adalah alkohol. Kalau dia ada COOH, dia adalah kumpulan asid karboksilik.
Okey, mesti sebut asidnya ni. Okey, kita ambil contoh. Kenal pasti siri homolog bagi sebatian-sebatian yang berikut. Okey, kita perhatikan A C4H6, B C4H8, C C4H10, D C4H9OH, E C4H9COOH. Okey. Jadi, kita ambil dulu 3 yang pertama ini. Okey, kita nampak di sini, kita perhatikan mereka ini ada C dan H sahaja. Okey, sebatian ini mengandungi C dan H sahaja. Jadi, cikgu cakap kita ambil formula untuk alkena, iaitu CnH2n. Okey, kita perhatikan semuanya C4. Jadi bila semuanya C4, kita tahulah, kita senang kiralah. Kita cuma tak payah kira banyak kali, kita masukkan sejak dia punya N ini sebagai 4. Okey, kita nampak sini N-nya adalah 4. Jadi kita pun masukkan C4. Jadi H2N, H2 darab 4. Dia akan jadi C4H8. Jadi C4H8 dia merujuk kepada alkena. Okey. Jadi yang B ni secara automatik dia berada dalam siri homolog alkena. Okey. Kita pergi A. Okey, jadi asalnya adalah 8. Kita punya soalan 6. Jadi dari 8 untuk menghasilkan 6 kita kena tolak 2. Jadi bila tolak 2, maksudnya formula amnya adalah CnH2n tolak 2. Jadi CnH2n tolak 2 adalah formula am untuk alkuna. Okey, jadi yang A ni dia adalah siri homolognya alkuna. Okey, untuk yang C. Okey, dia sama juga C4H8. Dia punya rujukan. Okey, so sini C4 kan, jadi rujukannya adalah C4H8. Daripada 8 mau pergi 10 mestilah tambah 2. Jadi CnH2n tambah 2 ini merujuk kepada kumpulan alkana. Okey, siri homolog alkana. D kita ada OH. Jadi dia adalah alkohol. E kita ada COOH. Jadi dia adalah siri homolog asid karboksilik. Begitu cara kita menentukan siri homolog. Okey, contoh lain. Kenal pasti siri homolog bagi sebatian-sebatian yang berikut. Okey, kita ada C2, C3, C5. Okey, jadi kita mulakan dengan formula am alkena, iaitu CnH2n. Kita masukkan N-nya sebagai 2, jadi C2, H-nya 2 darab 2, dia jadi C2H4. Okey, kita punya rujukan adalah C2H4. Daripada 4 mau pergi 6, kita kena tambah 2. Jadi CnH2n tambah 2 merujuk kepada siri homolog alkana. Okey. B. Kita ambil lagi masih rujukan kita CnH2n. Jadi kita punya N adalah 3. Jadi C-nya 3, H 2 darab 3 sama dengan C3H6. Jadi kita sudah dapat C3H6 tidak perlu tambah, tidak perlu tolak 2, maka dia adalah CnH2n merujuk kepada alkena. Okey, C. CnH2n. Kita punya N adalah 5. Jadi C5. 2 darab 5 dah jadi C5H10. Kita punya rujukan adalah H10, tapi kita mau 8. Jadi daripada 10 pergi 8 kita kena tolak 2. Maka kita punya formula am adalah CnH2n tolak 2. Merujuk kepada alkuna. Okey. Itu cara kita menentukan siri homolog sebatian yang diberi.
Okey, tamat sudah bahagian kedua. Kita jumpa bahagian penamaan seterusnya di bahagian ketiga.